walaupun dengan ingatan, tapi Tan Sri very generous. Jadi untuk menghormati masa akan terus menyentuh perkara yang saya fikir amat penting khasnya bagi Sabah. Tan Sri Speaker, perkara yang saya sentuh ini sudah berkali-kali saya bawa dalam Dewan ini, dan memandangkan hari ini, kali ini adalah persidangan terakhir sebelum PRU 13, maka saya ingin menyentuh perkara ini supaya jadi rekod dalam Dewan ini. Dan inilah pertama saya berucap selepas perpindahan berhijrah sebelah sini. Tan Sri Speaker, rakyat di Sabah sangat-sangat mengharapkan agar belanjawan kerajaan bagi tahun 2013 ini memberi penekanan kepada masalah yang besar di Sabah. Pertama-tamanya ialah masalah pendatang tanpa izin. Semasa belanjawan ini bentang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak menyentuh mengenai masalah PTI di Sabah. Setelah RCI dibentuk, rakyat di Sabah mengharapkan kerajaan membentangkan program bagaimana masalah ini dapat diselesaikan. Saya secara peribadi agak kecewa kerana tidak ada pun disentuh dalam belanjawan. Dan saya tahu dan sedar saya telah membawa perkara ini berkali-kali dalam Dewan ini. Malangnya inilah terakhir. Kalau masih ada peluang, saya akan terus membawa perkara ini sehingga ada penyelesaian mutlak. Tan Sri Speaker, pada 2 hari bulan Oktober baru-baru ini saya bertanya dalam Dewan ini mengenai dengan soal penambahan mendadak jumlah penduduk di Sabah sejak tahun 1960. Kementerian menjawab mengatakan bahawa kehadiran PTI yang begitu ramai itu tidak menggugat keselamatan negeri Sabah. Saya ingin menyatakan bahawa jawapan ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang berlaku di Sabah. Laporan menyatakan bahawa 80% daripada jumlah kejadian jenayah di Sabah adalah disebabkan oleh orang asing. Kehadiran PTI sebanyak 889,729 ini yang dikenal pasti saja di Sabah menyebabkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Jumlah pendatang tanpa izin Tan Sri ialah telah mencecah pada tahap 28% daripada seluruh penduduk Sabah. Kalau dibanding kumpulan etnik, sekarang ini PTI telah melebihi jauh berbanding dengan suku-suku kaum di Sabah. Saya ingin menyatakan di sini Tan Sri bahawa untuk makluman Dewan, orang asing sudah mula menguasai aktiviti pekerjaan dan perniagaan di seluruh Sabah. Daripada pemandu teksi, menjual ikan dan menjual barang runcit, sayur-sayuran dan sebagainya di pasar-pasar mingguan. Kebun-kebun sayur hampir-hampir dikuasai oleh mereka. Penggunaan racun rumpai dan racun perosak yang tidak terkawal dan berlebihan di kebun-kebun sayur nampak apa-apa usaha pengawalan dari jabatan ataupun kuasa tempatan ke atas perkara ini yang sudah tentunya menyebabkan kemudaratan kesihatan rakyat Sabah di masa datang. Dan saya mintalah bantuan daripada Kerajaan Persekutuan untuk membantu kerajaan negeri, oleh kerana tanggungjawab di kawasan pasar-pasar ini di bawah tanggungjawab kerajaan negeri, dan saya usulkan bahawa Kerajaan Persekutuan mengambil peranan untuk membantu kerajaan negeri. Tan Sri Speaker, dari segi ekonomi juga saya ingin membawa pengetahuan Dewan ini bahawa di Sabah ini kes-kes penyambungan air dan listrik secara haram di Sabah adalah dilakukan oleh orang-orang asing. Oleh kerana aktiviti mencuri air dan listrik ini sangat berluasa di Sabah, maka ianya menjadi bebanan yang besar oleh pihak Jabatan Air Sabah dan Lembaga Elektrik Sabah untuk memesan mengawal. Saya ada bawa keratan newspaper 2 hari berturut-turut Tan Sri, Daily Express, dengan gambar. Rupanya orang-orang asing ini begitu inovatif. Pekerja lembaga elektrik ini asik untuk membuka tiang-tiang elektrik yang dibuat di bumbung-bumbung rumah setingan dan juga di seberang jalan raya dan sebagainya. Dan kita tahu juga bahawa penyambungan haram air ini menyebabkan non-revenue water di Sabah ini sebanyak 60% merupakan yang tertinggi di negara kita ini. Dari segi perkhidmatan awam pula, kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan yang tinggi
untuk menampung perbelanjaan. Umpamanya Kementerian Kesihatan maklumkan bahawa kementerian tersebut membelanjakan sebanyak 12 juta ke atas perbelanjaan kesihatan kepada orang asing, sedangkan rakyat tulen di Sabah terpaksa bergelut dengan mutu perbelanjaan kesihatan yang masih rendah mutunya. Mr. Speaker, saya mengalu-alukan penubuhan role Commission Inquiry ke atas PTI di Sabah. Walau bagaimanapun, pertanyaan timbul kenapa kerajaan mengambil masa begitu lama untuk membuat pengumuman. Kabinet telah meluluskan penubuhannya dalam bulan Februari 2012, tetapi pengumuman dibuat pada bulan Ogos, hanya di bulan Ogos. Ini pun saya kira ini berikutan dengan tekanan-tekanan politik. Terma yang diberi kepada RCA ini hanyalah berbentuk penyiasatan dan tiada peranan untuk membuat cadangan atau ketetapan ke atas apa-apa tindakan undang-undang ke atas mana-mana pihak yang terlibat melanggar undang-undang. Adakah kerajaan tidak memberi perhatian tentang perkara ini apabila nanti dapatan atau report dari RCA ini nanti apakah tindakan kerajaan kepada perkara-perkara yang melibatkan individu ataupun pemimpin yang terlibat dalam pemberian IC ini. Dan Mr. Speaker, tugas pertama yang harus dibuat oleh RCA ini ialah membersihkan senarai pengundi sebelum PRU13 diadakan, kerana terbukti ramai daripada PTI ini sudah tersenarai dalam senarai pengundi. Dalam semakan kami baru-baru ini tidak kurang daripada 250,000 daripada mereka yang sudah disenaraikan sebagai pengundi di Sabah. Ini termasuk mereka yang memegang kad palsu. Contohnya ialah pada 29 September baru-baru ini dilaporkan seorang bangsa asing yang bernama Hasanuddin Manah yang memegang kad pengenalan palsu bernombor 741029-125463 telah dijatuh hukuman 1 tahun penjara dan denda RM33,000. Beliau mengaku membeli kad palsu tersebut dengan harga RM1,000. Saya percaya ini adalah hanya sampel yang kecil dan beribu kad palsu ini dipegang oleh PTI di Sabah. Kita orang tempatan tahu, Tan Sri, setiap hari kita berjumpa dengan mereka yang memegang kad seperti ini. Yang penting ini ialah penama ini sudah tersenarai sebagai pengundi. Beliau ini terdaftar sebagai pengundi di daerah mengundi Inanam Laut dalam DUN Karambunai dan Parlimen Sepanggar di Sabah. Pihak Suruhanjaya Pilihan Rakyat telah memberi jaminan bahawa tiada PTI terdaftar dalam senarai pengundi. Dan bolehkah Suruhanjaya menjelaskan perkara ini dengan bukti yang kita dapati? Dan saya heran kenapakah pihak-pihak tertentu dan pihak berkenaan membiarkan orang asing ini terlibat dalam sistem demokrasi negara kita. Bukankah ini kita pandang sebagai satu pengkhianatan kepada kedaulatan negara? Mr. Speaker, kita sangat-sangat mengalu-alukan pengumuman pelan perdamaian antara kerajaan Filipina dan MILF baru-baru ini. Ini kita sanjung tinggi kejayaan MILF dapat dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan walaupun tidak sepenuhnya di wilayah mereka. Sudah tentunya ia akan mencetus satu kestabilan politik di rantau ini, dan dalam hal ini saya ingin mengesah kerajaan mengambil peluang ini untuk mengambil langkah secepat mungkin untuk mengatur kepulangan balik pelarian dari negara itu, terutama sekali mereka yang memegang kad IMM13. Oleh kerana perdamaian sudah dicapai, negara mereka damai, maka saya percaya bahawa mereka ini ingin balik ke tanah air mereka setelah wujudnya damai ini. Dan peluang ini juga adalah yang terbaik bagi kerajaan untuk menyelesaikan masalah pendatang tanpa izin di Sabah. Saya juga menyeru kerajaan persekutuan berunding dengan kerajaan Filipina untuk mewujudkan satu konsulat di Sabah untuk membolehkan pengeluaran pasport kepada ribuan PTI di Sabah, dan kad-kad pengenalan yang telah diberi kepada PTI ini mesti ditarik balik dan diganti dengan pasport demi untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan Sabah dan Malaysia. Mr. Speaker, untuk menjimatkan masa, saya terus menyentuh beberapa perkara dalam bajet. Pertamanya ialah saya ingin menarik perhatian kerajaan mengenai dengan kedudukan pengeluaran beras di Sabah. Pada ketika ini Sabah hanya mengeluarkan 30% keperluan beras dalaman, dan penurunan peratusan pengeluaran beras ini disebabkan dua faktor, yaitu pertambahan penduduk khasnya kehadiran PTI yang begitu banyak, dan juga
banyak soal padi tradisional telah pun